Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, hari-hari kita baca macam-macam berita dan akan datang tak tahu apa berita. Setiap hari berita tukar sana sini. Tiba-tiba berita, negara tu serang, negara ni serang. Tiba-tiba berita, orang tu kena tangkap, yang itu telah kena bunuh. Banyak keadaan. Dan berita ni seluruh dunia, dalam YouTube, Facebook, sekarang ni lagi cepat. Dan semua orang tahu, hampir. Sebab semua orang ada phone dekat tangan dia. Boleh tengok, boleh lihat. Dah tak payah beli surat khabar, tak payah pergi kedai baca surat khabar, tak payah ambil buku, tak payah tunggu orang bagi tahu. Angkat cuk keluar. China serang India, berita. India tangkap Maulana Sa'ad. Dulu orang tak tahu berita. Zaman lagi tak tahu. Apa jadi tak tahu. Kan? Radio tak ada, TV tak ada, YouTube lain tak ada. Akhbar tak ada. Mulut ke mulut aja. Zaman satu dulu. Sekarang ni tak. Anjala yang tak tahu, yang tak minat pun hal-hal dunia ni, dia tahu juga. Sebab kat tangan dia berita dan dia ada masa untuk tengok. Sebenarnya tak ada kena-mengena sangatlah dengan dia. Directly kan. Hal-hal dunia ni, apa yang dia minat ni. Dia minat makan, minum, kerja, duit. Tapi minat ada lah. Sebab benda tu dah keluar. So dalam dunia hari ni, manusia selamat hanya bila buat benar aja. Sebab bila buat tak benar aja, semua tahu. Kalau ada kes ke, curi ke, bunuh ke, apa-apa, cepat orang tahu. Dan satu orang akan tak boleh lari daripada diketahuilah hal dia. Jadi manusia yang selamat, manusia yang hanya manusia yang benar. Kan? Tak ada skandalnya. Kena kat dia. Dia tak ada rasuah, tak ada baik punya orang. Bukan pura-pura baik ni. Yang pura-pura baik tu akan terjebak je dan terperangkap je. Jadi bila kena skandal, dah semua orang tahu hari ni. Dulu tak semua sangat orang tahu. Bila akhbar ada banyak orang tahu. Sebelum tu tak ada. Jadi hari ni yang benar, tak benar, jelas. Boleh dapat dengar, lihat. Orang boleh fikir. Ni benda laju berlaku. Kan? Satu orang tak boleh nak elak. Kalau buat hal aja, semua orang tahu. Budak kecil pun tahu, orang besar pun tahu, orang tua pun tahu. Jadi yang akan Allah selamatkan waktu ni ke, dulu ke, sama juga yang ikut jalan benar.
yang jadi beriman dan beramal saleh. Orang yang tak beriman beramal saleh ni dulu pun tak berjaya, tapi sekarang lagi lah. Sebab semua orang dah tahu. Nah, hari ni Allah bagi COVID tu kat China, tapi dia pergi seluruh dunia sebab manusia bergerak sini. Bergerak bukan dengan sampan, dengan perahu. Perahu, sampan, kapal lambat. Zoom dalam 2 jam 3 jam. Dari China ke Amerika. Semua dunia hari ni, walaupun ada Amerika, ada China, semua satu negeri juga. Dulu mungkin ada tahu jelas ni negara ni. Hari ni tak tahu mana negara. Kejap kat sini, kejap kat situ. Kejap kat Amerika, kejap kat Afrika, kejap kat Rusia, kejap. Semua lajunya cepat. Information cepat, pergerakan cepat. Bergerak pun cepat. Mata nampaknya jauh pun nampak. Telefon, Amerika. Dia boleh cakap dengan dia. Dia boleh tanya khabar pada dia, sama dengan tanya orang yang dekat dengan kita. Apa khabar? Sama. Dia tak ada beza. Jadi makna kita duduk dalam tempat yang sebenarnya tak ada negeri. Sebenarnya, hakikatnya. There's a world without borders. Borders dah tak ada apa. Yalah, macam dulu, kita nak tanya khabar, kita nak tanya berita. Hari ni kita nak tentukan benda tu benar, kita boleh telefon orang tu. Betul ke? Tak, telefon dia. Dulu tak boleh. Kan? Kita akan dengar daripada orang ke orang. Berita tu dah setahun pun sampai kita. Atau 10 tahun. Kan tak ada. 2 minit, 3 minit. Terus sampai. Kan? Apa berlaku dekat Jepun. Kalau kita kenal lah orang sana. Jadi, betul lah Allah SWT mau jadikan manusia ni. Kan? Sebenarnya Allah kata, kalau aku kendaki, manusia ni semua menerima agama ni. Kalau aku kendaki, aku boleh buat semua masuk Islam lah. Kan? Dan semua jadi satu keluarga. Berkasih sayang, bersatu hati. Tapi aku tak buat begitu. Aku tak paksa. Aku boleh paksa. Aku boleh buat. Semua orang akul. Terima. Allah sebagai Tuhan. Muhammad sebagai Rasul. Semua aku boleh buat. Dan semua manusia ni duduk macam satu keluarga. Satu negara, satu keluarga. Kan? Tapi Allah mau uji manusia tu. Kalau macam itu, tak adalah ujian, tak adalah dugaan. Sebab dipaksa baik. Macam Samad dipaksa. Kalau tak dipaksa, dia tak mau pindah sini. Kan? Mati-matian dia tak nak pindah. Sebab apa? Dia cinta dunia. Dia cinta keluarga dia. Dia cinta kerja dia. Dia mahu kerja kerajaan yang ada pencen. Berniaga pun dia tak nak. Bapa Anzala ajak dia puas berniaga, dia tak nak. Sebab dia mahu kerja kerajaan dia. Kepercayaan bahawa kerja kerajaan tu selamat sampai ke hari tua tu terpahat kat dia. Oi, tak ada dia mahu berhenti ni. Jadi dia tak nak pindah sini sebab dapat kerja sini dengan kerajaan, tak ada. Kalau nak pindah sini, kena pindah universiti swasta. Ini tak ada lagi lah. Berpencen ni. So dia beria tak nak. Tapi Allah paksa dia. Tapi ini tak berlaku selalu. Allah buat dia. Setelah bertahun-tahun. Tak mahu lah. Apabila saya suruh dia pindah, dia tak mahu. Dia tukar perintah saya suruh pindah tu. Amir Sab tukarkan. 2 hari saya datang. Saya pun ingat dia ni memang tak nak betul lah kan. Jadi ada lebih baiklah dia datang 2 hari daripada dia tak datang langsung. Saya kata okey.
Dia datang Rabu, Sabtu. Lepas tu saya kata, susah kamu Rabu, Sabtu. Datang Sabtu, Ahad aja. Sekali 2 hari. Oh, Yazid tengok korban, Yazid korban. Tapi sebenarnya dia tak korban. Dia menukar perintah kepada sesuai dengan yalah, yang dia mampu buat lah. Jadi setelah lama begitu, satu hari Allah buat satu kejadian berlaku kat dia yang sangat memalukan, yang tak disangka akan berlaku pada dia. Kerana kejadian itu dia telah diberhentikan dari kerja dengan Universiti Teknikal Melaka, dan dia tak ada kerja lah. Jadi bila tak ada kerja, Allah buat kan, Allah buat tu berlaku, dia terpaksa lah pindah ke Kuala Lumpur. Jadi dia pun bagi tahu dia, Amir Sam ada kerja ke tempat Amir Sam? Oh, saya kata Samad ni dah tiba-tiba dia tukar jadi baik. Saya pun heran, tapi saya diam aja. Saya pun sukalah dia pindah. Lama baru dia bagi tahu saya sebab apa dia pindah. Dia tak ada kerja lagi. Oh, saya bilang, oh, saya panjang lah. Oh, ni bukan sedia mau pindah. Saya ingat dulu dia sedia dengan hati dia, tapi dipaksa. Ini dipaksa. Jadi kalau manusia ni dipaksa lah, kata Allah boleh paksa tu, tapi Allah tak berbuat demikian. Kerana Allah mau duga manusia tu. Jadi Samad bila dia diduga dia kena gagal. Jadi kerana Allah mau dia pindah sini untuk membantu saya. Jadi dia dipindahkan sini bukan sebab Allah sayang dia. Allah sayang saya. Saya mau dia bantu saya dalam Quran, dalam banyak perkara lah. Tapi dia tak mau. Jadi Allah sayang saya, Allah pindahkan. Saya cakap bukan Allah sayang dia dipindahkan sini. Orang yang bijak, orang yang mau Allah tentu mau pindah sini. Orang yang mau Allah, mau dekat dengan Allah, mau jadi orang takwa. Tapi bukan macam Rasidi, terpaksa duduk sini. Rasidi juga bukan duduk sini sebab dia mau duduk sini, kan? Dia ni sebab dia duit tak ada, kerja pun tak bagus, bini pun tak dapat kerja, dulu kerja gaji pun sikit, jadi rumah tak boleh nak beli, nak sewa pun tak mau, kan? Jadi apa jalan paling baik? Duduklah sini, kan? Sikit-sikit boleh makan juga. Tak boleh makan pun sikit hari je tak boleh makan, takkan orang tu ada makan tak bagi kat saya. Saya duduk aja. Jadi Rasidi ni bukan dia nak duduk sini juga, dia dipaksa juga tu oleh Allah Ta'ala. Tapi umumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak paksa. Manusia ni ambil agama, percaya dia Tuhan. Sebab itulah manusia ni kat dunia ni semua buat apa dia suka, kan? Jadi bila Allah biarkan manusia buat apa dia suka, inilah kita lihat apa berlaku. Banyak yang tak nak Allah lah. Jadi Allah tahu, tapi Allah tak pandang dia. Allah pandang hamba-hambanya yang nak dia tanpa paksa, yang mau dia, yang mau beriman kepada dia. Yang itu yang Allah pandang. Allah kata ada seorang macam ini je kat dunia, aku dah gembira, kata Allah. Sebab susah nak jadikan makhluk yang nak Allah ni. Dia orang semua nak dunia. Dulu dah dicipta jin, semua nak dunia, dan dia orang semua kerana nak dunia bergaduh, bunuh membunuh. Tapi dijadikan manusia. Jadi sebenarnya Iblis pun tak tahu yang manusia ni akan jadi bergaduh, tapi dia faham lah. Jadi dia bagi tahu malaikat, sebagai tahu Allah apa gunanya cipta makhluk baru. Dia akan bergaduh. Bukan sebab dia tahu masa depan tau, sebab daripada pengalaman lihat jin dulu. Kita tengok macam mana sebelum zaman dulu-dulu kan, zaman
sahabat dulu. Kemudian sebelum itu lagi, bagaimana tentera bergaduh, bunuh. Dulu perang tak ada jauh-jauh, dekat-dekat kan. Semua bawa lembing, bawa pedang, rempuh, bunuh, potong kepala. Kita nampak pun sangat nampak dia orang marching, bergerak. Gerombolan tentera one both side walking and smash towards each other. It's very horrible punya suasana. Killing, bunuh, was terrible kan. Macam sahabat ya di Badar, di Uhud, semua dia orang bertempur macam tu. Semua lipat pedang. Such a horrible scene. Hari ini pun orang letup dengan bom, zoom, mati. Sana 20,000, zoom, 6,000. Yang pemimpin-pemimpin yang dikenal di dunia bunuh orang bukan seorang dua, berjuta. Mussolini, Stalin, Lenin, semua tu di kalangan orang. Hitler yang bunuh berjuta orang, bukannya ni 20 juta, 10 juta, 2 juta orang mati. Jadi kalau kita tengok tu, di dunia it has been a havoc, a great havoc. Walaupun Allah hantar nabi-nabi, dulu-dulu nabi-nabi localized, tribe, banyak nabi-nabi Rasulullah hantar. It doesn't work. Sebab Allah tak paksa dia. Allah bagi dia pilihan. So what happened? Jin manusia ni sama je lebih kurang. All memilih dunia. Antara kamu di sini, walaupun kamu belajar agama, belajar dengan saya, nak jadi beriman, beramal saleh, betapa susah kamu nak hilangkan cinta dunia tu. Dekat Rashidi bertahun dah buat usaha. Dia bertahun buat usaha, tapi cinta dunia kat dia tak pernah hilang. Kan? Tak pernah hilang. Jadi saya tanya Allah, Rashidi ni dia suka apa? Dia suka Allah tak? Tak. Dia suka aku tak? Tak. Suka isteri tak? Tak. Suka anak tak? Tak. Suka bapa tak? Apa dia suka? Bersetubuh, makan, minum, tidur. Jadi itu sebenarnya itulah namanya. Yalah, kalau cinta isteri, anak, itu pun dunia juga. Tapi cinta makan, minum, tidur, ini haiwan. Kan? Macam tanya Allah, saya tanya Allah, Yazid tu cinta sayang, suka saya tak? Tak. Sayang Allah, sayang saya minta lah. Suka bersetubuh? Ya. Lepas tu Yazid kata, tak lah, aku dah kurang. Dia selalu begitu. Sebenarnya dia jarang buat, tapi cinta tu ada. Dia makna cinta tu lain dengan banyak buat. Tapi banyak buat tu jelaslah menunjukkan cinta. Dia cinta apa? Makan. Cinta bersetubuh. Dia tak cinta tidur. Cinta kerja, duit. Samad begitu juga. Samad suka saya? Suka. Allah tahu suka. Cinta tak? Duit, harta banyak, suka. Bini tak? Kan? Anak suka. Jadi di sini kita dapat lihat kamu semua ni yang sepatutnya dah suka saya, cinta, sayang tak ada. Kamu tetap juga sayang yang haiwan suka. Yang kamu tetap suka yang haiwan suka. Berapa lama buat usaha Rashidi? Hingga ke hari ini yang haiwan suka dia suka. Jadi kalau yang haiwan suka Rashidi suka, Saidi ni apa? Rashidi ni. Sama haiwan. Kalau yang haiwan suka Rashidi suka, Rashidi ni muka manusia kan? Tapi sebenarnya dia apa? Umpama haiwan lah. Saya malah nak cakap kan, tapi itulah dia. Saya dia tak suka. Berapa lama dia kenal saya? Berapa lama saya buat baik kat dia? Bab dunia pun dan agama lagi, namun dia tak suka. Sebab yang dia suka, yang puaskan nafsu dia.
keinginan dia. Itulah dia haiwan. Sufyan sama kan. Saya tanya Allah, apa dia suka? Saya memang dia tak suka, Allah tak suka. Yang dia suka anak dia, kerja, dunia kan, makan, minum, dan paling suka tidur. Itu pun nampak dia manusia kan, tapi itu semua keinginan haiwan tu tau. Jadi Sufyan ni kalau dia suka apa haiwan suka, walaupun nama Sufyan, nampak ni, dan juga buat usaha supaya iman masuk, namun tetap haiwaniat ada. Jadi sebenarnya sangat susah manusia ni untuk menghilangkan kesukaan haiwan ni dalam daripada diri dia, dan pergi kepada benda yang tinggi, suka Allah. Ini benda tinggi, suka kekasih Allah. Sebab itu kita mohon doa supaya, oh Allah, beri aku taufik mencintaimu. Yang kedua, mencintai orang yang kau cintai, bukan sebarang orang. Jadi cinta bini itu yang bukan dicintai Allah tu dunia juga. Yang Allah mau mencintai Allah, mencintai mereka yang dicintai, bukan mencintai mereka yang kau suka tak, yang kau sayang tak, yang kau cintai. Tinggi tu para nabi rasul. Dan mencintai amal-amal ada, mencintai amal-amal yang kau cintai. Jadi sekarang saya pun kamu tak cinta, tak sayang dan tak suka. Kenapa? Sebab kamu suka makan lagi, tidur macam Rasidi. Suka makan, tidur, minum, bersetubuh. Apa lagi? Haiwan, itulah dia haiwan. Haiwan makan, tidur, bersetubuh, saya rasa. Itu main punya haiwan. Haiwan tak ada, dia sayang juga anak-anak dia ada, tapi taklah macam manusia kan. Namun begitu haiwan sayang orang yang jaga dia. Dulu dia jaga dia, lepas tu dia hantar, lama dia jaga dia, apa tu, singa tu. Lepas tu dia hantar ke Afrika dia. Dia dah besar. Sekali tuan dia tu cari dia dekat Sabana tu, dekat Afrika tu. Singa tu boleh tahu lagi, cium orang peluk lagi. Pun tahu Rasidi, ya Allah, bawah pada haiwan lagi. Saya dia tak suka. Yang ajar dia agama, yang hari ni bagi free dia duduk sini. Free kan, bayar rumah ni. Boleh dia duduk rumah ni kalau saya tak bagi. Kalau saya halau dia. Orang macam saya pun dia tak ada suka. Bagi duduk free sini, dan juga ajar agama free. Ajar agama dia bayar dia. Dan tu rumah tak bayar, agama punya ajar tak bayar, apa pun tak bayar. Lepas tu saya suka pun tidak. Yang disuka apa? Makan, tidur. Yang paling saya tengok sedap pemirsa, apa dia? Bersetubuh. Jadi itu kehaiwanan. Jadi Rasidi ni belum keluar lagi daripada kehaiwanan dia tu. Kita kena keluar daripada kehaiwanan ni kepada insan. Insan ni manusia yang dah sampai tahap dia dah bebas daripada keinginan syahwat, makanan. Dia makan tapi bukan dia ni. Dia makan tu kerana perintah Allah je. Dia tidur tu kerana perintah Allah je. Dia bukan tidur untuk hilang mengantuk lah. Sampai tidur macam Sufyan sangat suka tidur. Kan? Kenapa Sufyan sangat suka tidur? Sufyan. Sebab dia percaya tidur boleh hilangkan mengantuk. Jadi kerana dia sangat mengantuk, dia tidurlah. Sebab dengan percaya yang salah dan tak jadi ibadah lah tidur dia. Dia makan banyak sebab dia percaya makan boleh hilangkan lapar dia. Dia minum banyak, dia bersetubuh macam-macam. Semua tu asbab ni sebenarnya tak ada kuasa. Nak hilangkan lapar, nak hilangkan haus, nak bagi seronok, tak ada. Allah SWT hanya perintah kita untuk duga kita. Nah, ubat tak boleh bagi hilang penyakit. Yang hilangkan penyakit Allah kan. Kenapa gigi saya
dulu jatuh-jatuh sikit. Sekarang dia dah keras. Dulu saya tak boleh pakai brush sebab ada goyang-goyang. Sekarang boleh dengan izin Allah. Keras semua dah. Dia dah tak tanggal lagi. Dulu tanggal, lepas tu berhenti tanggal sekarang. Dan Allah insya-Allah akan tumbuhkan gigi baru pada saya yang tak akan pernah berlaku lah selama ni, kan, pada mana-mana orang. Rashidi pun dah turun dan akan turun terus sehingga hilang habis gigi. Jadi itu semua asbab. Allah SWT tak perlu ubat nak sembuhkan penyakit kita sebenar. Kita disuruh berubat sebab itu adalah asbab. Itu saja. Kita tak boleh percaya pada asbab yang menghilangkan sakit, yang menghilangkan lapar, yang menghilangkan haus, yang boleh buat kita dapat duit, tak boleh. Percaya pada asbab namanya syirik. Kita mau percaya pada Allah. Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Lain daripada Allah tak boleh. Kenapa kamu makan? Kerana perintah Allah. Kenapa kamu tidur? Perintah Allah. Kenapa kamu bersetubuh? Perintah Allah. Kenapa kamu bekerja? Perintah Allah. Itu yang hari ini orang tak dapat nak buat. Orang tak dapat nak buat untuk bekerja untuk perintah Allah dan suka Allah. Tak ada, tak dapat. Sebab mereka percaya, dalam hati tu dah percaya kerja bagi duit. Rashidi percaya kerja bagi duit. Percaya tak Rashidi? Sebab dia lihat sekarang dia tak ada kerja, ada duit. Betul tak? Kalau sekarang ni dia tak kerja, duit ada, dia kurang percayalah kerja bagi duit. Tapi macam mana Allah nak buat dia tak ada kerja, ada duit? Sebab dia percaya kerja bagi duit. Allah kalau orang percaya kerja bagi duit, kalau dia tak kerja memang Allah tak bagi duit. Puas dia berdoa, dia tak dapat. Kena kerja juga. Lepas tu baru dia nampak dia ada duit. Dia memang lah. Orang yang tak bekerja ada duit ni, orang yang percaya Allah bagi duit, bukan kerja. Orang yang tak tidur pun tak mengantuk, orang yang percaya tidur bukan hilang mengantuk. Macam tu. Orang yang tak lapar dan tak makan, Allah buat. Orang yang percaya yang bagi lapar hilang, Allah bukan makanan. Allah berbuat mengikut sangkaan kita. Yakin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni manusia, kan, manusia dia memang susah nak menghilangkan kehaiwanan dia. Sebab itulah manusia ni akan jadi buruk daripada haiwan lagi bila tidak dia berusaha untuk jadi orang beriman dan beramal saleh. Untuk jadi orang beriman beramal saleh ni keinginan dia ialah mau Allah, mau jadi kekasih Allah, mau jadi kekasih kepada pencipta langit, bumi, matahari, dan jalannya ialah mentaati Allah. Jalan dia, asbab dia. Itu pun ada sebab asbab dia. Tak boleh jadi kasih Allah macam tu je. Asbab dia perintah Allah. Kenapa kamu taat perintah Allah? Ini kerana Allah suruh. Asbab untuk jadi kekasih dia. Allah boleh jadikan satu orang kekasih, dia tak taat pun, tapi Allah tak buat benda demikian. Jadi Allah SWT mau duga kita, sebab itu Allah tak paksa kita. Tapi malangnya semua pilih jalan haiwan macam Rashidi. Walaupun jalan untuk jadi beriman saleh terbentang kat dia, diberitahu kat dia, namun dia tetap pilih jalan tu. Keras keinginan kepada memuaskan nafsu. Macam Hanzalah, kan? Mau jadi haiwan. Jadi haiwan yang sesuai dengan bentuk badan dia ialah panda. Haiwan panda tu makan mahal, makan benda mahal, jaga dia mahal, macam Hanzalah lah. Semua makan dia mahal mah. Tak ada dia beli makanan yang kacang pisang goreng, tak ada. Karipak tak ada. Dia beli yang mahal macam panda.
Lepas tu macam Sufyan ni, badan macam dia. Jadi sesuai haiwan untuk dia ialah badak. Kan? Dan Rashidi ni, haiwan yang sesuai untuk dia ni, rupa Rashidi, apa dia? Cengkarung. Cengkarung tak cengkarung? Mengkarung. Kan? Dia kecil, lompat sana, lompat sini. Makan tak ada. Lapar, gastrik, mengkarung. Jadi tuan-tuan yang boleh, kita sebenarnya haiwan. Tapi daripada semua haiwan ni, kalau ada seorang dua manusia ni macam Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat, Allah sungguh gembira lah. Sekarang Allah sangat gembira dengan saya. Walaupun sebab saya seorang pun tak apa. Kalau di dunia ni hari ni saya seorang je ada, itu dah menyebabkan Allah sangat gembira. Sebab sangat susah manusia ni nak jadi ni. Allah tahu, kalau Allah tak tahu, Allah yang buat kita. Yang kita ni banyak nafsu. Tapi orang yang boleh hilangkan nafsu dia pada benda ni dan nak Allah tu, Allah kata inilah sebab aku jadikan manusia. Sebab aku tahu ada di kalangan manusia ni yang aku sangat cinta, yang boleh jadi orang yang aku mahu. Jadi bila orang ni ada, Allah bagi tahu ke mereka, tengok dia. Aku kan bagi tahu kamu, aku tahu apa kamu tak tahu. Allah sangat suka, Allah puji depan malaikat. Malaikat pun diam. Sebab malaikat pun dah cuba jadi manusia. Dua orang malaikat, dia ingat kenapa manusia ni kan langgar. Jadi dua telah menjelma jadi manusia. Kata dia pun sebagai manusia dah mula lapar, dia pun mula cari makan, bekerja. Lama-lama semua maksiat manusia buat, dia pun nak buat. Siapa nama malaikat tu? Harut Marut. Dan malaikat pun dah tahu dah tak boleh. Dia kata manusia yang boleh jadi macam ni, yang mana kekasih Allah memang luar biasa lah. Kami memang tak boleh. Jadi kamu tak boleh. Kalau kamu jadi manusia, jadi bila ada manusia yang macam umpama saya ni lah, contohnya, jadi sangat Allah sangat suka lah. Sangat-sangat suka. Kalau ramai lagi, banyak lagi, sebab itu nak jadikan orang beriman saleh sangat susah. Beria-ia nak jadikan supaya Samad ni jadi orang beriman saleh tahap iman tinggi, tak boleh. Tahap iman rendah. Dah dapat iman tahap orang beriman saleh, hilang pula iman, dari balik tak beriman dan beramal saleh. Jadi bukannya senang. Tapi bila ada tu, Allah sangat suka. Sangat suka. Sebab Allah mahu orang taat, bukan dipaksa. Kalau orang dipaksa taat, apa harganya? Apa nilainya? Macam Samad dipaksa pindah sini, apa harganya sangat? Kalau dia sendiri, saya mau pindah. Dulu lagi bila saya tahu, ya saya pindah ambil saham. Itu boleh berharga. Ini tak 10 tahun berlalu. Jadi sebenarnya Samad bukan orang sangat baik. Kan? Betul tak? Yang Yazid cumi Samad korban. Sebenarnya dia bodoh. Dia tak tahu. Kan? Jadi orang yang sangat baik ni, orang yang dengan hati dia, keinginan dia mahu Allah. Tanpa Allah paksa. Dia sendiri pilih. Kan? Dia sendiri pilih jalan, mahu Allah. Inilah yang kita mahu. Kita jangan mahu sampai Allah paksa je. Allah takkan buat tu lah. Ada Allah buat sikit-sikit orang ni Allah buat tu. Bukan semua. Umumnya tak. Allah biarkan kita. Kemudian Allah yang mau Allah tu, Allah bagi syurga tinggi, sangat tinggi. Yang mau Allah sikit tu, kebanyakan manusia ni tak mau Allah, tak mau beriman, beramal saleh, tak mau taat perintah Allah, mau nafsu, mau jadi haiwan. Walaupun dia dah jadi manusia, dan semua ni dimasuk oleh Allah ke dalam neraka. Untuk maksud itulah tuan, untuk manusia jadi baik, jadi kasih Allah, jalannya kena ikut jalan Nabi kita Muhammad SAW. Jalan mengajak manusia kepada Allah, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada Allah seperti Nabi kita dan Nabi-Nabi lain, dengan niat nak sukakan Allah, sehingga Allah suka. Dan bila Allah suka kita, Allah akan bagi kita iman, Allah akan bagi kita taqwa, Allah akan bagi kita ikhlas, Allah akan bagi kita semua kualiti-kualiti yang baik, sehingga kita terus naik menjadi kekasih Allah.
Dan bila kita mati, kita akan disambut oleh malaikat. Dan Allah akan sediakan kita tempat yang sangat besar, sangat bagus, syurga. Tepi dia. Mau tak? Tapi bila cakap syurga tu, nampak macam bagus lah kan? Tapi lebih bagus lagi dunia ni kita. Jadi manusia tak terkesan dengan syurga sebab tak nampak. Yang dia nampak sekarang Yazid, sekarang kau mau makan, kau mau minum, kau mau kerja, kau mau duit. Itu je. Tak ada nak syurga-syurga ni. Okey, gas.